Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung pada matan yang baru, pada perenggan yang baru daripada matan Aqidah Tahawiyah. Kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa naqulu Allahu a'lamu فيما اشتبه علينا علمه ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. Antara prinsip yang utama dalam bab akidah adalah kita hendaklah mengatakan Allahu a'lam pada perkara yang samar, ishtabah alaina ilmuhu, perkara yang ilmu kita samar tentangnya. Sekiranya kita tak jelas, kita katakan Allahu a'lam. Kalau kita tak tahu langsung, lebih baik untuk tidak berkata-kata. Tidak jelas, kita merasa samar, kita sebut Allahu a'lam. Dan kalau kita jahil, kita tidak mengetahui perkara tersebut, lebih layak untuk kita tidak berkata-kata. Dalam Islam, semua ilmu dalam Islam adalah jelas. Tidak ada satu ilmu yang tidak jelas. Semua adalah jelas. Dalam Islam tidak menerima syak. Akidah tidak menerima syak. Ibadah juga tidak terima syak. Syak ini merosakkan ibadah. Syak juga merosakkan akidah. Sekiranya seseorang tidak jelas tentang satu perkara, ketidakjelasan itu wujud pada akal dia, bukan pada ajaran Islam. Perkara mushtabihat ada pada kefahaman manusia, bukan pada ajaran Islam itu sendiri. Nabi kata innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar-samar tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Artinya ada yang tahu. Ajaran Islam itu jelas. Cuma kadang-kadang ada perkara masalah-masalah yang ramai orang tak tahu. Masalah-masalah ini mereka perlu cari orang yang tahu untuk mengetahui hukum halal haram satu perkara. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada perkara yang tak jelas. Cuma kita perlu beza dengan jelas apa yang disebutkan oleh Imam Tahawi rahimahullah pada matan sebelum ini. Kata beliau, wa rudda ilma mashtubiha alaihi ila alimihi. Ketika Syekh bincangkan tentang kita kembalikan urusan yang tak jelas kepada yang mengetahuinya, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bezakan antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu pada kita dan ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan ilmu pada kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala beritahu pada kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Dan ayat ini ayat yang datang pada ayat yang berkaitan dengan ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilma illa qalila. Mereka datang tanya tentang ruh, katakan ruh itu urusan Tuhanku, kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi ada bab yang Allah
Subhanahu wa ta'ala memang rahsiakan daripada kita. Apa bab tersebut? Bab roh. Apa bab tersebut? Bab al-qadar. Wal qadaru sirrullahu fi khalqih. Seperti yang telah ditegaskan oleh Syekh sebelum ini. Qadar Allah itu merupakan rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas hambanya. Kita takkan tahu apa yang berlaku pada hari besok. Tak tahu apa yang terjadi pada pilihan kita. Sebab tu kita minta istikharah, minta dengan Allah, kerana hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaghfiruka biqudratik innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi Allah sahaja yang mengetahui apa yang berlaku pada masa akan datang. Perkara-perkara begini kita tak tahu. Juga antara perkara yang tidak diketahui oleh akal manusia adalah berkaitan perkara ghaib. Semua urusan perkara ghaib akal kita tidak tahu. Kita hanya menunggu berita dan perkhabaran daripada yang mengetahui segala perkara ghaib, iaitu yang mencipta perkara ghaib itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ilmu kita tidak dapat mencapai perkara ghaib kerana alat untuk mendapatkan ilmu terhalang daripada mengetahui perkara ghaib. Kita dapat ilmu daripada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, daripada segala panca indera yang ada pada kita. Panca indera ini tidak dapat menanggapi perkara ghaib. Mata kita tak boleh nampak perkara ghaib, telinga kita tak boleh dengar perkara ghaib, tangan kita tak boleh sentuh perkara ghaib, lidah kita tak dapat merasai perkara ghaib. Jadi perkara ghaib ini hanya tinggal kita menerima maklumat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara urusan ghaib yang paling utama dan perkara yang paling ghaib berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat-sifat Allah antara bab yang kita tidak boleh masukkan akal kita dalamnya. Akal kita hanya kita gunakan untuk memahami kalam Allah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk mengikrar atau menafikan sifat Allah. Kesilapan yang paling besar dilakukan oleh golongan ahli kalam kerana mereka tidak mengatakan wallahu a'lam fi mashtabaha alaihi ilmu. Mereka tidak mengatakan wallahu a'lam pada urusan yang mereka samar-samar ilmu tentangnya. Berkaitan dengan sifat Allah, yang kita bincangkan sifat Allah dengan sifat makhluk, Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan perkara ghaib. Maka maklumat berkaitan sifat Allah kita hanya berkata menurut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manhaj ini manhaj yang selamat. Manakala ahli kalam setelah mereka mempelajari ilmu mantik yang merupakan ilmu untuk mengenali makhluk, akhir sekali mereka menetapkan sifat Allah dan sifat makhluk berdasarkan pada akal. Jadi wujudlah istilah sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah dan harus bagi Allah. Tiga pembahagian ini adalah pembahagian hukum akal. Wajib ada bagi Allah, mustahil ada bagi Allah, mana mustahil wujud kepada Allah, dan harus bagi Allah. Dari mana tahu perkara itu wajib, mustahil dan harus? Adalah akal. Sebab itu kita ketahui bahawa ilmu kalam itu berasal pada ilmu falsafah. Golongan ahli falsafah, yang al-falsafah yang mempengaruhi dunia Islam adalah falsafah daripada Yunan. Pada zaman Aristotle, pada zaman Socrates, pada zaman Plato, zaman tu wujud golongan yang dikenali sebagai as-sufustaiyin. Golongan as-sufustaiyin. Siapa mereka? Satu pemikiran yang menyatakan bahawa kebenaran itu adalah relatif. Kebenaran itu adalah relatif. Apa maksud relatif? Tak ada benda yang betul. Kalau orang tu bergaduh, si A kata dia betul, B kata dia betul. Jadi macam mana nak tahu yang mana satu betul?
Dia kata tak ada satu benda yang boleh dikatakan betul dan salah. Betul dan salah ikut pada perspektif seseorang. Pemikiran begini menyebabkan Aristotle kata kalau begitu tak boleh buat undang-undang. Mesti ada kaedah untuk menghukumkan mengetahui satu perkara itu betul ataupun salah. Maka masalah ini dibincangkan dengan anak-anak muridnya sehingga menghasilkan kaedah-kaedah ilmu mantiq. Kaedah ini untuk menetapkan bahawa yang siapa betul, siapa salah. Jadi cara fikir Aristotle dan anak muridnya, Socrates, Aristotle, Plato dan yang lain-lain, mereka nak wujudkan kaedah untuk membezakan antara kebenaran dan kebatilan, yang betul dan yang salah, dan mereka melawan golongan yang sofistaiin yang mengatakan bahawa kebenaran itu relatif dan tidak dapat dikenal pasti. Jadi wujudlah kaedah-kaedah ilmu mantiq. Kaedah-kaedah inilah yang diajarkan dalam ilmu mantiq. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Contoh, kalau ada orang kata ada sesuatu benda fizik, ada satu objek tapi dia kata tak bertempat. Biasa kata, Syekh, ada kereta? Tak ada. Ada motor. Motor kat mana? Bawah. Mana benda objek mesti bertempat kat bawah. Dia tak boleh kata mana motor. Motor kat mana-mana. Atau motor tak bertempat. Dia tak ada macam tu, tak ada saya terima. Jadi Aristotle kata semua benda yang berobjek memerlukan tempat. Semua fizik, benda fizikal perlukan pada tempat. Betul tak betul kaedah Aristotle? Betul lah. Semua yang bertempat itu adalah yang memerlukan tempat adalah fizik. Betul? Benda yang ada fizikal. Objek, semua objek memerlukan pada tempat. Betul tak? Betul. Dan kaedah lain, satu objek tak boleh wujud pada masa yang sama di dua tempat. Betul tak? Duduk kat Malaysia lah. Dia tak boleh hari ini duduk kat Malaysia, pada yang sama duduk kat Thailand. Tak boleh. Akal. Jadi kaedah ni dikumpulkan dalam ilmu mantiq. Kaedah ni dikumpulkan supaya kita tahu bila orang tu nak menipu, macam mana menipu, kau duduk kat mana sebenarnya. Jadi kalau orang tu nak menipu tempat, ada perbincangan berkaitan dengan tempat, perbincangan berkaitan dengan masa dan sebagainya, berkaitan dengan anggota. Contoh, semua tangan adalah anggota, betul tak? Betul lah. Semua tangan itu mengandungi jari, betul tak? Betul. Tangan itu juzuk daripada badan, jari itu juzuk daripada tangan. Betul tak betul? Betul. Logik tak logik? Logik lah. Mana boleh kata tak logik? Ni ilmu logik. Dan inilah yang dibanggakan oleh orang yang belajar ilmu mantiq. Penghujungnya sampai pada tahap berkaitan dengan sifat dia kaji tentang makhluk, semua yang bertempat, semua fizik perlu pada, semua benda yang jisim perlu pada tempat, semua. Jadi kaedah yang dibawa macam mana? Pada paling awal pada zaman Harun al-Rashid, ilmu mantiq hanya terhad untuk mengkaji tentang makhluk. Tersebar ilmu mantiq. Sampai pada zaman Al-Ma'mun, ilmu fizik tadi bukan saja dibincang tentang fizik, tapi tentang metafizik. Benda yang dia ada di sebalik fizik, benda yang tak nampak. Bincang macam-macam lah. Nanti berlakulah ta'rif, nak ta'rifkan roh tu apa. Mulalah. Jismun latifun ruhaniyun, macam-macam dah mula nak ta'rifkan roh, mula nak ta'rifkan perasaan, mula nak ta'rifkan benda pelik-pelik keluar. Penghujung sekali dia nak ta'rifkan Tuhan tu macam mana, sampai bab berkaitan dengan ketuhanan. Ketika itu cara yang mereka gunakan adalah kerana akal yang mereka kaji, golongan ni mereka dah tahu dah
cara fikir betul mesti gunakan kaedah yang kita dah belajar. Mindsetnya begitu. Jadi dikaji berkaitan dengan sifat Allah, asasnya laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu. Jadi terbalikkan je. semua yang bertempat itu berjisim, maka mustahil bagi Allah bertempat, mustahil bagi Allah berjisim, mustahil bagi Allah itu mempunyai anggota, mustahil bagi Allah berwujud. Semua benda yang kaedah-kaedah belajar tu cuma tambah mustahil bagi Allah. Penghujungnya apa? Lepas dah cerita, dah bincang semua sekali dah ni, dia bertembung dengan ahli hadis. Ahli hadis ketika memberikan sifat Allah, mereka tak pedulikan semua ilmu ni. Mereka dengar apa yang Allah kata. Apa yang Allah kata wujud, wujud. Apa yang Allah nafikan, nafikan. Maka timbullah masalah pada sifat-sifat Allah. Timbullah masalah kemudian tentang sifat-sifat Allah. Ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak pedulikan apa kaedah sekalipun. Mereka, ilmu mereka tahu, kami ini tidak tahu tentang perkara ghaib. Kami hanya mengambil Al-Quran dan Sunnah. Apa yang Quran Sunnah beritahu, kami beriman dengannya, dan kami tidak akan bercakap lebih pada apa Quran beritahu, sebab ini urusan perkara ghaib. Ini ahli sunnah wal jamaah. Golongan ahli kalam beza. Mereka mengambil kaedah mantik tadi untuk disesuaikan. Maka natijahnya keluar, dapat natijah macam-macam ahli kalam. Kata Jahmiyah, tak dapat satu benda yang kebenaran hanya ada pada akal. Akal, ilmu mantiklah yang memandu akal untuk tahu siapa yang mana betul dan salah. Dan apa yang ada pada Islam ini, ada pada ayat Quran, secara zahirnya tak boleh digabungkan dengan ilmu logik falsafah akal ini, kecuali bahawa Allah tu wujud. Wujud cukup. Mereka hanya isbatkan sifat Allah tu wujud. Yang lain jangan. Nanti samakan Allah dengan makhluk. Kalau kata Allah mendengar, makhluk pun mendengar. Allah melihat, makhluk pun melihat. Nak kata Allah tu, jadi kena wujud. Wujud pula tak boleh sifatkan dengan sebarang sifat. Tak boleh dikaitkan dengan apa-apa. Wujud yang mutlak. Cukup kata wujud. Mustahil bagi Allah ada sifat, ada nama. Nama pun tak boleh. Jadi yang lain, ayat-ayat Allah, ada yang tolak, ada yang takwilkan dan macam-macam. Tapi mereka cuma terima Tuhan itu wujud. Datang logik kedua, logik juga daripada ahli kalam. Yang satu jadi Jahmiyah lah, yang ulama kafirkan lah semacam ni, menolak semua ayat-ayat Allah yang banyak. Datang yang kedua, dia kata tak bolehlah kata Allah, takkan tak terima semua. Dia pakai logik lain. Kalau nama sekadar nama tak bagus. Sama nama tak semestinya nama tu ada maksud yang sama macam sifat. Siapa mana Syah? Hanafi. Antara Syafi'i ke Hanafi? Syafi'i. Antara Hanafi ke Syafi'i? Mazhab? Syafi'i. Nama dia Hanafi, tapi mazhab dia Syafi'i. Jadi nama tak sebenarnya sama dengan, nama tak mengandung sifat. Ada orang nama Muhammad, terpuji, tapi sifatnya tak terpuji, terkeji. Ada orang nama dia Abdullah, sifatnya Abdul Syaitan. Hamba memang, betul lah, penyembah syaitan. Nama, jadi dia kata, logik Mu'tazilah dia kata, boleh terima nama, takkan nak tolak Quran semua. Dia berkaitan dengan Tuhan, mentauhidkan Allah, bukan saja isbatkan Tuhan wujud, isbatkan Allah wujud berserta dengan nama-namanya. Tapi syaratnya, namanya jangan isbatkan makna padanya. Memang nama itu ada makna dari segi bahasa, tapi tak boleh dikatakan makna yang terkandung dalam nama Allah itu merupakan sifat Allah. Mereka, kerana sebab itulah mereka menafikan sifat, hanya terima nama. Jadi sifat-sifat Allah semua dinafikan. Jadi nama kenapa terima? Kenapa tak terima sifat Ar-Rahman? Oh, itu dari segi bahasa, tapi hakikatnya tak boleh sifatkan Allah. Sebab apa? Tak semestinya yang memiliki nama itu memiliki sifat tersebut. Tak semestinya makna yang terkandung dia kiaskan dengan makhluk. Jadi kita kenal Allah melalui Asma'ul Husna, sifat itu kita yang bincang. Untuk ahli kalam,
galangan Mu'tazilah dia tak bincang bab tu. Dan masih ada pemikiran yang sama yang berada dalam mazhab Asy'ariyah sendiri yang tidak mengisbatkan makna kecuali yang sesuai dengan sifat yang mereka tetapkan. Mu'tazilah tolak total sifat. Kemudian Abu Hasan Asy'ari, Kullabiyah dan sebagainya tak diterima lah, tak akan nak tolak semua sifat Allah. Jadi logik Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah kita tak ada masalah untuk sebabkan sifat. Syaratnya fokus mereka jangan sifat yang berjisim, yang sifat yang boleh dikatakan memiliki jisim. Jadi sifat yang disifatkan hanya sifat yang wujud secara makna, secara abstrak. Jadi wujudnya sifat ma'ani. Disebabkan sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Jadi ma'ani dia bukan dia kata sifatul ma'ani bukan sifat a'yan atau bukan sifat hissiyah, bukan sifat yang dapat dilihat, didengar dan sebagainya. Perbincangan tu timbul pada sifat kalam. Jahmiyah memang awal-awal dia tak terima sebuah sifat, sebuah nama semua ni. Mu'tazilah dia kata kalau kalamullah macam mana? Kalau kalamullah mustahil Allah itu berkata-kata. Kalau tak sama dengan makhluk. Kata Asy'ariyah, Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah mereka kata tak. Walaupun Allah berkata-kata, tapi kata-kata dalam diri Allah. Kalamun nafs. Jadi macam kita bahasa manusia kata cakap dalam hati lah. Jadi yang Nabi Musa dengar tu suara siapa? Bagi mereka, kalau kata dengar, dah Tuhan berkata-kata, bersuara. Jadi timbullah teori suara itu suara yang diciptakan Allah, bukan suara Allah. Allah cipta suara untuk bercakap dengan Musa. Allah ciptakan suara untuk bercakap dan sampaikan wahyu pada Jibril. Cipta suara ini dinamakan sebagai Quran itu makhluk atau kalam itu makhluk. Allah cipta. Sama ada cipta kat udara, cipta kalau pada pokok. Sebab tu timbulnya kita kata Ahlussunnah wal Jamaah senang. Allah berkata secara hakikat. Allah bercakap dengan Jibril dengan sebenarnya. Allah bercakap dengan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Betul-betul Allah bercakap dengan Nabi Musa AS. Yang Musa dengar suara Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bercakap dengan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Allah bercakap dengan hamba-Nya dari hari kiamat. Berlaku dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Sama ada bercakap ke, melihat Allah di hari kiamat tak ada masalah. Kita terima secara hakikat, tapi kita tak tahu hakikatnya macam mana. Ini sudah senang. Tapi bagi golongan ini dia bermasalah. Bermasalah. Timbulnya teori kata Allah cipta suara kat pokok, Allah cipta suara ni, sampai ada yang terpaksa mereka cerita Jibril pergi ambil Quran daripada Lauhul Mahfuz. Dia pergi salin Lauhul Mahfuz. Dah habis dah cerita Lauhul Mahfuz ni, hanya Allah yang tahu. Dah macam-macam. Bukan sahaja Jibril, lama-lama dia pun berbagi Lauhul Mahfuz, dah cerita macam-macam. Habis akidah umat Islam. Puncanya daripada mana? Mereka mendakwa, mereka mengetahui suatu perkara yang Allah tak beritahu. Itu berkaitan dengan sifat Allah, sepatutnya wallahu alam. Wa naqul wallahu alam fi mashtabaha alaihi ilmu. Kita perlu mengatakan wallahu alam di atas perkara yang samar-samar ilmunya. Apatah lagi perkara ghaib yang memang kita tak tahu. Wallahu alam sangat penting. Ilmu untuk mengatakan wallahu a'lam. Tak jelas wallahu a'lam. Tak tahu wallahu a'lam. Katakan la adri, aku tak tahu. Imam Malik duduk di Madinah Munawwarah, namanya harum dan tersebar ke seluruh dunia Islam. Maka orang daripada jauh datang ke Madinah, bawa 40 soalan ditanya kepada Imam Malik.
Imam Malik jawab 4 soalan. 36 lagi kata wallahu a'lam. Jemaah ni kata, ya Imam, saya daripada negeri Wara'in Nahri, daripada di balik sungai, negara di Iran, negara Turkistan dan sebagainya, datang dari jauh, bawa soalan mewakili penduduk, tanyakan 40 soalan, hanya 4 yang dijawab, yang lain wallahu a'lam. Apa yang saya nak beritahu pada mereka? Katakan pada mereka, Malik kata wallahu a'lam. Beritahu pada mereka, Malik kata wallahu a'lam. Bukan Imam Malik tidak tahu, tetapi sesuatu perkara yang ada sahaja mashtabah alaina ilmu, kita ada keraguan sikit atau ada kesamaran sikit, jangan berikan pandangan, jangan bagikan fatwa, supaya tidak tersebar satu kesesatan dalam masyarakat ataupun kesilapan berpunca daripada mulut kita. Kalau dah tersebar, kita mengaku salah sekalipun, berapa orang yang dengar? Maklumat yang salah ni, walaupun tuan dia dah minta maaf, okey, itulah yang dia mampu, itu yang sepatutnya, tetapi kesan buruknya masih kekal. Syubhat yang dilontarkan, keraguan dalam agama yang dilontarkan, walaupun dia mampu jawab balik, tapi idea tersebut dah tersebar. Berapa orang yang mampu berpuas hati dengan penjelasan dia selepas itu? Lebih baik daripada awal lagi katakan wallahu a'lam. Itu kalau tarik balik. Yang tak tarik, yang berdegil, macam mana pula dengan yang memperbodohkan manhaj Quran dan hadis dan alul hadis setelah dia memandai-mandai cerita tentang sifat Allah? Ini berlaku kepada ahli kalam. Setelah mereka membincangkan tentang sifat Allah mengikut akal, sifat makhluk ikut akal, mereka paksa ayat Quran untuk sesuai dengan mereka. Maka wujudlah istilah sifat aqliyah dan sifat khabariyah. Sifat aqliyah, sifat yang masuk akal. Sifat khabariyah, sifat yang ada pada khabar Al-Quran dan Sunnah tapi tak masuk akal, iaitu tak boleh digabungkan dengan ilmu falsafah. Sedangkan mereka yakin bahawa falsafah dan mantik ini takkan salah. Maka timbullah dalam madhab Al-Maturidiyah sifat 20 itu apa yang ada pada Al-Quran sesuai dengan ilmu akal, wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Dalam mazhab Asy'ariyah ada 13, daripada wujud sampai kalam. Sebahagiannya hanya ambil sifat ma'ani, 7 sifat, khilaf sifat al-idrak yang ada pada Al-Maturidiyah, tambah sifat al-idrak jadi 8. Selain pada al-ilmu ada al-idrak. Ada pula perbincangan yang panjang lah. Jadi khilafnya kat situ. Dalam keadaan semua ahli kalam sepakat bahawa sifat khabariyah tidak boleh diimani dengan zahirnya. Ayat Allah begitu banyak. Bila bertentang, khabariyah artinya ada kat Al-Quran, ada kat hadis, tetapi bertentangan dengan kaedah akal. Mereka jadikan ayat ini dengan letakkan ayat ini sebagai kategori, sebagai ayat yang mutasyabihat. Wujud kalam ini mengkategorikan ayat-ayat khabariyah, iaitu ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai mutasyabihat. Ini jenayah ilmu yang dilakukan oleh ahli kalam. Adakah ayat tak jelas makna? Mana tak jelas? Mereka pun kata zahir. Mereka pun kata maknanya zahir, maknanya jelas. Mana pula tak jelas? Adakah tak ada makna? Takkan tak ada makna. Maknanya zahir. Tak ada kat ayat Quran, ada kat Quran. Tak ada kat hadis, ada kat hadis.
Betul bila ada cadangan, Ustaz lagi nak debat dengan ahli kalam. Debat buat apa? Dia bukan masalah. Tiba-tiba ahli kalam bincangkan tentang hadis. Masuk akal ke? Prinsip pun dia langgar sejak pada awal. Kalau bincang sekali pun memang gula-gula lah. Sesa datang. Memang mereka tak terima. Sebab tu wujudnya sifat-sifat ini. Jadi inilah dia hasil daripada ilmu kalam. Namun dalam bab khabariyah ni, ayat-ayat sifat khabariyah, sifat yang Allah beritahu, Nabi beritahu, situlah yang di-highlightkan bahawa salaf dahulu mengatakan wallahu a'lam. Salaf mengatakan wallahu a'lam pada perkara yang Allah tak beritahu, bukan wallahu a'lam pada benda yang Allah beritahu, Nabi beritahu, Allah terangkan, Nabi terangkan. Salafus salih mengatakan wallahu a'lam pada perkara yang kita tak ada ilmu padanya, pada perkara yang tak jelas maknanya, wallahu a'lam, kita hanya isbatkan sekadar apa yang Allah beritahu, itu jelas. Tapi bila dipisahkan begitu, mereka meletakkan satu lagi masalah, menjadikan sifat-sifat kalam salafus salih yang mereka tawakuf ilmu padanya, mereka campakkan untuk disuaikan dengan kaedah yang mereka bawa. Akhirnya sifat, ayat-ayat sifat dikatakan ayat mutasyabihat. Surah Ali Imran diterjemahkan dengan ini dan itu. Sebab tu kita tak temukan kalam yang mengkategorikan ayat sifat sebagai mutasyabihat kecuali setelah datang kurun yang ketiga, pada zaman wujudnya golongan ahli kalam. Sebelum tu tak ada. Tak pernah wujud. Dan ilmu ini disebarkan secara paksa dan meluas. Semua kalam salafus salih dipaksakan ke arah yang mereka tetapkan. Semua ayat Quran sama juga, kena tafsir begitu. Semua hadis begitu. Akhir sekali ilmu akidah yang asalnya berbentuk khabar Allah SWT yang begitu luas, tinggal hanya perbincangan bab jadaliyah yang sangat sedikit. Sifat Allah begitu banyak, hanya tinggal berapa sifat. Yang Jahmiyah tak ada sifat langsung, tak ada nama langsung. Mu'tazilah hanya tinggal hanya tinggal nama. Sifat pun hanya sifat kudrah, ilmu. Itu ada cara tafsiran berbeza, tapi itulah perbincangannya. Bab tauhid, sifat Allah yang begitu banyak, nama-nama Allah, asma Allah, sifat Allah, af'alullah, mana perbuatan Allah, ahkamullah, berkaitan dengan hikmah-hikmah di sebalik perbuatan Allah, hukum qadar Allah, hukum syara Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini baru urusan tentang asma sifat, berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah, dalil khalq, dalil taswiyah, dalil yang dalil takdir, dalil afaq, dan semua tak dibincang habis, tak ada kat ilmu tauhid. Sampai pada bab amalan yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan sihir, berkaitan dengan tangkal, berkaitan dengan ruqyah, berkaitan dengan tangkal dah, berkaitan dengan azimat, berkaitan dengan banyak yang dalam bab uluhiyah ni tidak wujud dalam silibus ilmu kalam. Tak wujud. Orang belajar tauhid, dia belajar tentang Allah berkuasa sebagainya. Bila sampai bab tangkal, pakai tangkal juga, tapi Allah yang berkuasa. Kan dah salah. Sebab apa? Silibus tak wujud, tak bincangkan. Kita cerita tentang yang memiliki hati manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia berada antara dua jari Allah. Allah bolak-balikkan hati dia. Datang sebahagian daripada orang awam sebab tak belajar, dia nak islamikkan ilmu sihir yang dia belajar tu. Sihir tak boleh. Mana boleh
nak buat ayat pengasih, nak ilmu pengasih dan sebagainya. Ya macam mana Islamik kan? Cari ayat Quran sebagai ayat pengasih. Last sekali, konsep pengasih tak wujud dalam Islam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cari jalan, kita nak usaha satu benda dengan sama ada jalan, dengan asbab kauniyah, asbab syariah yang tapi tak wujud, mereka tak belajar. Yang tinggal apa dia? Diislamikkanlah apa yang ada dalam amalan, maka wujudlah cara sihir yang Islamik, cara yang Islamik, ini Islamik, itu Islamik. Sihir Islamik apa dia? Dulu buat lambang-lambang tangga, sekarang bismillah. Tapi bismillah dia terbalikkan. Ini dulu, ini itu. Pengamalan dalil-dalil sunnah tak sama. Macam sebab wujudnya banyak perkara yang pelik-pelik dalam masyarakat. Puncanya kenapa? Silibus tauhid hanya terhad pada perbincangan jidal. Orang awam hanya disuruh hafal. Cukuplah hafal sifat 20. Cukuplah hafal sifat ni. Tak payah belajar yang lain. Suatu kaedah ni, kaedah yang tak tepat. Anda minta maaf lah kalau biasanya kita cakap kat belakang, hanya cakap kat kelas terus. Kaedah ni, kaedah yang tak tepat. Kesian masyarakat. Kita tak tahu, mereka tak tahu bahawa ramai yang terkejut. Sebab tu bila nak cerita tentang ilmu kalam, orang kata, habis macam tu macam mana nak buktikan Tuhan tu wujud? Dia kata, dia ingat buktikan Tuhan wujud hanya ada pada ahli falsafah nak bincang dari hudus. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Quran, sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sabbih isma Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalil afaq, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, tentang khalq yang menjadi tajuk utama dalam tauhid ar-rububiyah yang begitu luas ayatnya, beribu ayat, ayat-ayat kauniyah. Mana pergi? Tidak dibincangkan. Seolah-olah ahli kalam lah yang mengisbatkan Tuhan wujud. Tidak, ahli kalam tidak isbatkan Tuhan wujud. Dia cuma lawan falsafah isbatkan Tuhan wujud. Tapi ahli kalam yang menafikan. Kalau ada orang i'tiqad Tuhan tu wujud secara fitrah, yang wujud dalam dirinya, ataupun secara taklid ikut Al-Quran dan Sunnah, mereka khilaf sah atau tidak iman orang tu. Kalau ada, antum tak belajar dalil hudus, cuma tahu Tuhan tu wujud, apa buktinya? Hanafi? Anta ustaz? Yakin Allah wujud? Apa dalil? Apa? Tak tahu? Mana boleh? Ikut kaedah dorang. Tak, ikut kaedah anta betul-betul. Anta tahu tak tahu? Apa dalil Tuhan tu wujud? Tadi Ustaz cakap. Tadi Ustaz cakap dah. Apa dalil dia? Anta cakap anta taklid. Tak sah iman anta. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi. Anta taklid ayat Quran. Itulah ada cakap sama juga. Jadi anta ahli taklid. Khilaf tentang iman ahli taklid. Jadi nak kenal Tuhan sendiri, maka wujudlah kata Mu'tazilah, iman ahli taklid ni tak sah. Tak sah. Sama ada yang ikut taklid Quran Sunnah, khilaf dalam Asy'ariyah. Sah tak sah? Taklid. Yang fitrah memang mereka nafikan. Sebab tu perbincangan pertama wujud. Kena tahu dalil akal, dalil hudus. Kita kata Allah tu pun wujud dah ada kat fitrah. Fitrah dia marah pula kita kata fitrah. Allah di atas tu fitrah, marah pula kita. Kita bukan terima fitrah apa yang dekat hati. Fitrah yang kita maksudkan apa yang kita rasakan, dan itu dia dah ditakrirkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Fitrah kita bukan bebas apa kita rasa macam tu. Macam Ustaz Nodrus sebut tu. Tak pernah sebut nama dia, geram. Kita ketika cerita tentang fitrah, bukanlah apa yang kita nak cakap, apa yang kita rasa, tidak.
kita berdalil dengan fitrah apabila dia sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran dah sebut, Nabi dah sebut, dah ada kat Quran, ada kat hadis. Fitrah tu dah ada. Kita tahu fitrah ni fitrah yang betul. Sebab bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Logik kita bukan ikut akal, tapi bila benda tu betul, logik, kemudian ada ayat Quran dan hadis zahirnya begitu dan dah diijma'kan oleh salafus saleh, kita tahu logik ni betul. Kita bukan terima logik secara bebas, fitrah secara bebas. Suatu timbulnya perbincangan awwalul wajib 'alal mukallaf, benda yang paling wajib, kewajipan pertama bagi mukallaf dalam perbincangan ilmu kalam, apa tujuannya? Dimulakan oleh Jahmiyah, diikuti oleh golongan Mu'tazilah dan yang terpengaruh dengan Asy'ariyah. Seperti mana kata Al-Imam Ibn Hajar Asqalani ketika mensyarahkan bab Kitabut Tauhid pada muqaddimah. Beliau kata ini antara saki-baki pelajaran ilmu Qadariyah yang dibawa masuk, pelajaran ilmu Mu'tazilah yang dibawa masuk dalam mazhab Asy'ariyah. Suatulah mereka iman yang kita ikut Al-Quran dan Sunnah, mereka kata tak sah. Ni ilmu, saya nak fahamkan ilmu kalam yang asal. Saya tak kata pada Asy'ariyah. Kita tahu bahawa ramai ulama mulia Asy'ariyah yang memulaukan ilmu kalam, tolak. Cuma kita kata tak, ikut salaf, senang. Betul, kalau betul kan cinta Quran Sunnah, ikut salaf dah ada. Kan senang, tak payah nak pergi lambat prosesnya. Tapi ilmu kalam yang asal, ilmu kalam yang pure, sebab tu nak kata perlu faham, tak boleh samakan ilmu kalam. Walaupun kita kata itu sama juga ilmu kalam kan, tapi hakikatnya kedudukan ilmu kalam berbeza. Ahli kalam tu ambil kadar kalam yang berbeza. Ilmu kalam yang asal, mereka mewajibkan ilmu akal ini dipelajari. Kerana dengan dalil akal kenal Allah dengan sendiri, itu tanpa taklid. Tapi kalau hanya kerana fitrah, tak diterima. Hanya kerana ikut ustaz, tak diterima. Ikut Nabi pun tak terima, ikut sunnah pun tak terima. Kerana masalah ini kena kenal dengan sendiri. Maka wujudlah qaul Mu'tazilah mengatakan bahawa awwalul wajib 'alal mukallaf adalah asyak. Tahu syak? Wajib, kewajipan pertama kena ragu-ragu. Step nak buktikan Tuhan wujud dengan masuk kelas falsafah. Jangan bawakan sebarang idea sebelumnya. Jangan dipengaruhi oleh agama kamu. Jangan dipengaruhi oleh Al-Quran atau hadis. Kita kosong sama kosong. Kita kaji daripada zero. Biarlah kita punya perbincangan kita adalah perbincangan yang berobjektif. Ya, kosongkan semua benda. Jadi mulakan dengan dalil akal. Jadi bila dah kosong, dah syak, bila bincang dalil akal, baru kenal Tuhan dengan sendiri, dia tanpa taklid. Sebab itulah kewajipan pertama syak. Stepnya apa lepas tu? An-nazar. Dia wajib belajar ilmu kalam dengan an-nazari. Kenapa nazar? Kerana mereka menafikan kenal Allah ni ilmu badihi. Bukan ilmu yang senang. Kita kata fitrah, semua orang tahu. Dia kata tak. Kena belajar secara nazari. Yang kamu tahu secara fitrah tu tak sah. Ya, kena belajar dalil hudus. Macam mana nak kenal dalil hudus? Apa nama dalil hudus? Tahu sifat-sifat makhluk. Apa sifat makhluk? Segala yang bertempat itu makhluk. Segala yang berjuzuk itu makhluk. Segala yang beranggota itu makhluk. Hafallah benda tu. Dalil hudus. Sifat-sifat makhluk. Lepas tu, dan itu mustahil bagi Allah. Penghujungnya, bila baca ayat Quran yang dikatakan bertentangan dengan akal, itu wujudnya ahli falsafah ini sebagai yang merosakkan. Lepas tu kita tengok, faham kalam salafus salih dengan rentetan cerita, dengan sejarah macam mana ianya datang. Dalil hudus, cara mereka kenapa kenal Tuhan melalui dalil hudus, iaitu tahu sifat-sifat makhluk. Sifat Allah macam mana? Mustahilkan sifat makhluk. Semua yang bertempat adalah makhluk. Ni makhluk. Jadi sifat Allah
Mustahil bagi Allah bertempat. Bila kita kata Allah beristiwa atas arash, tu tempat lah tu. Kita pun tak kata Allah tempat, kita arash lah. Kita tak buat apa nak cerita tempat tak tempat. Kami tak nak sebut istilah yang, sebab tu saya tak minat dengan sebarang istilah dia kata hissi tak hissi, tempat tak tempat. Apa tu istilah awak? Tak ada nilai sisi saya. Ilmu akidah dah sempurna sebelum datang kamu bincang tempat tak tempat, juzuk tak juzuk. Kami pun tak isbatkan, kami pun tak nafikan. Kalau kamu cerita, kamu tanya balik, tempat tu maksudnya apa? Allah tu bertempat, Allah perlukan tempat. Salah lah, mana ada Allah perlukan tempat? Tapi kata Allah ta'arash, atas arash Quran beritahu, bukan tempat tak tempat. Allah atas arash Quran beritahu. Dan kami tak tafsirkan Allah di atas arash kerana Allah perlukan pada arash. Allah di atas arash untuk menzahirkan kekuasaannya. Quran beritahu begitu. Allah cipta semua makhluk, kemudian Allah beristiwa atas arash, ayat kemegahan. Kami tak tafsirkan Allah perlukan pada arash. Manusia yang duduk kat kursi, duduk kat singgasana yang perlukan kepada arash. Allah tak begitu. Kami juga boleh mengisbatkan Allah cipta sesuatu dengan hikmah. Semua perbuatan Allah adalah hikmah. Kami tak menafikan hikmah kerana kami tak tafsirkan seperti perbuatan makhluk yang kamu belajar dalam ilmu kalam. Ilmu kalam kata semua manusia mencipta sesuatu kerana keperluan manusia pada perkara tersebut. Cawan dicipta sebab manusia perlu pada cawan. Mikrofon dicipta sebab manusia perlu pada mikrofon. Pen dicipta sebab manusia perlu pada pen. Dan keperluan itu melengkapkan kelemahan yang ada pada makhluk. Sebab itu diperlukan pada ciptaan tadi. Sebab itu kata golongan kata Asy'ariyah kata perbuatan Allah ghairu menafikan al-illah al-ghaiyah. Allah buat sesuatu tak boleh dikeranakan oleh sesuatu kerana dah timbul masalah lain lagi. Siapa kata Allah ciptakan manusia kerana untuk ibadah? Kerana itu salah. Jangan sebut kerana. Hati-hati. Allah buat sesuatu tidak ada kerana. Berapa banyak ustaz-ustaz kena marah, kena maki dengan pakcik-pakcik yang belajar macam ni. Kalau dengan saya bantai balik. Taklah bantai marah-marah. Ajak minum borak-borak. Tanya balik, kenapa tafsir begitu Ji? Allah memang ciptakan manusia ada sebab. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan pada sebab tersebut. Allah cipta manusia untuk apa? Untuk ibadah, betul? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adakah Allah perlu pada ibadah? Tak. Ibadah tu ada tak hikmahnya? Ada. Ibadah tu sempurna tak? Sempurna. Ada kebaikan tak? Kebaikan. Tapi bukan pada Allah. Bukan kembali pada Allah. Kembali pada makhluk. Allah Maha berkuasa. Allah zahirkan kuasa Allah melalui ciptaannya. Jadi, kalau ciptakan malaikat, bukan Allah. Bukan malaikat itu pembantu Allah. Walaupun malaikat yang turunkan hujan yang cabut nyawa, malaikat adalah makhluk Allah yang taat ikut perintah Allah. Terciptanya malaikat yang taat pada Allah dalam segala perkara, menzahirkan kuasa Allah. Bukan mereka pembantu Allah. Allah cipta, Allah turunkan syariat untuk manusia sujud dan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah perlu kepada syariat, tapi Allah nak zahirkan kuasa Allah. Orang kata, tak boleh ke cipta semua baik? Boleh? Ni ayat yang selalu kita hafal. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami nak, kami boleh cipta semua makhluk dapat hidayah. Macam malaikat. Bumi ni kecil je, malaikat lagi ramai, langit lagi besar. Allah boleh cipta. Walakin, akan tapi haqqal qawlu minni, kata-kata putus daripada kami, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kami akan penuhi neraka jahannam di kalangan jin dan manusia. Itu kuasa Allah. Allah ciptakan manusia dan Allah uji dengan syariatnya, dengan apa yang Allah turunkan, perintah dan larangan dan berita Allah. Allah sediakan syurga dan neraka. Bukan kerana Allah perlukan pada syariat, tapi Allah nak zahirkan kuasa dia. Malaikat Allah cipta, Allah suruh ikut perintah Allah. Manusia Allah cipta, Allah uji. Jin dan manusia Allah cipta, Allah uji. Allah sediakan. Kalau kamu taat, syurga. Kalau kamu lawan, masuk neraka. Kenapa? Kuasa Allah.
hak mutlak Allah dalam syariat, dalam memerintahkan. Jadi semua ayat, semua perbuatan Allah, kita isbatkan illah, pada masa sama kita isbatkan kesempurnaan bagi Allah. Jangan pakai logik makhluk bila bincangkan tentang Allah. Allah bila Allah buat sesuatu, Allah istiwa atas arash, perlukan pada makhluk. Allah cipta sesuatu, ada kerana itu satu kelemahan, maka mustahil bagi Allah buat sesuatu kerana. Inilah kaedah ilmu kalam yang merosakkan banyak cara fikir orang Islam. Perbincangan makin detail, makin, kalau kita tengok sejarahnya, kadang-kadang kita dah belajar ni, kita makin geram ada. Tapi tengok balik, mereka tak tahu sebenarnya mereka cuba mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala, nak sucikan Allah. Datang perasaan kesian balik, taklah, janganlah marah sangat. Mereka sama macam kita, hamba Allah, ingin mentauhidkan Allah, tak nak samakan Allah dengan makhluk. Mereka nak Allah, agama ini tidak dikaitkan dengan perkara-perkara yang boleh merendahkan kedudukannya. Tapi cara itu nama syubhat. Dalam keadaan kita lihat kepada kesilapan-kesilapan, kita marah. Pada bila lihat balik pada tempat yang lain, rupanya mereka ada syubhat. Nak tak nak, kita kena berdakwah, kena sampaikan, slow talk, beritahu, kena pujuk. Kena berhentikan pun tak apalah, terima kasih. Mesej lagi. Kadang-kadang rasa diri hina. Tak perlu pun kita bertanya. Hina dengan apa? Nak pujuk orang so percaya apa saya beritahu. Kadang-kadang timbul pada, ya tak apa, hina kerana agama Allah tak apa. Tapi jangan hinakan agama Allah. Jangan hinakan agama Allah. Sebab tu tak boleh dalam agama ni memandai-mandai, bercakap tentang sesuatu perkara yang kita tak ada ilmu padanya. Sebab tu urusan akidah, asasnya, urusan perkara ghaib, asasnya apa? Iman, bukan nazar, bukan lihat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat mereka pertama, beriman dengan perkara ghaib. Kalau tak, timbullah tentang ahli kalam. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala di atas bumi ni bulat, ya, dia bawa lah guli ke? Mana guli? Tak ada. Bawa benda bulat. Tuhan kat mana? Ada mula. Dia ambil, bumi ni kan bulat, Tuhan kat mana? Duk cerita benda-benda macam tu. Itu yang timbulnya tentang, saya tak ingat dah apa yang nak jawab dah itu. Tapi benda pelik-pelik, fikrah tu timbul. Ada yang menafikan Allah SWT turun sepertiga malam. Kalau tidak sepertiga malam, habis Allah turun terus-menerus lah. Kan malam berubah. Satu tempat berpusing. Dia ingat kaifiah dia, kita tahu semua benda. Allah beritahu, percaya je lah. Betul, anak selalu bawa balik tentang berkaitan dengan malaikat turun pada Lailatul Qadar. Orang cakap macam ni, tanya balik, percaya tak Lailatul Qadar? Lailatul Qadar tu start kat mana? Dia malaikat turun naik balik-balik Jepun dah siang, Pakistan baru nak start solat tarawih. Saudi, Jepun dah siang, Saudi baru nak masuk malam. Eropah semalam lagi. Masih ada hari semalam. Dia pusing habis. Kalaulah perkara ghaib dijadikan akal kita sebagai pengukur, macam ahli kalam buat, rosak agama. Syukurlah orang awam tak faham. Dan itu pun mereka kata, ilmu syukur orang awam tak faham. Orang awam tak payah masuk campur. Baguslah tu. Tapi yang pergi masuk dah ni memeningkan orang. Duk diam-diam tak apalah, dia sendiri pening, minum kopi seorang, pening kepala seorang. Percaya. Tapi tempat yang tak sesuai, takwil. Percaya pada Quran. Tempat tak sesuai, takwil. Sebab tu takwil ni senjata yang utama lah. Okay, kalau takwil ni apa pun boleh takwil. Sebab benda yang dia nak, dia dah ada dah. Dia dah kata, sebab tu ada satu masjid
Bila ada video nak jawab, siapa yang Akmal hantar itu kan. Viral sikit lah, tak bukanlah viral betul. Ada di kalangan orang-orang agama ni. Dia kata, Ustaz, saya nampak muka Ustaz lah kat video. Saya kata, habis. Video apa pula ni? Ada satu masjid. Kenal lah, saya rapat lah dengan haji tu. Ustaz kata, Allah Subhanahu Wa Taala atas arash. Betul ke Ustaz? Nampak macam clear Ustaz sebut tu. Kenyataan Ustaz jelas. Saya kata, bukan saya cakap, Allah cakap. Saya mana tahu tentang Allah? Jawapan saya lah, saya tak tahu tentang Allah. Tapi Allah yang cakap, Nabi yang cakap. Mana boleh saya cakap suatu benda yang Allah tak beritahu, Nabi beritahu? Itu betul juga. Saya tanya Haji balik. Haji kata, Allah kat mana? Dia mula goyang. Saya rasa tak ada tempat kot. Siapa kata? Saya cakap sebab Allah kata, Nabi kata. Jadi saya bawa ayat Quran banyak-banyak, bawa hadis. Itulah yang saya sebut dalam video tu. Ada ayat Quran, ada hadis. Saya buktikan hadisnya sahih, buktikan semua sekali. Yang Haji cakap Allah tak ada tempat, siapa cakap? Berselotok, siapa yang cakap? Ada ayat Quran. Saya bawa dah puluh-puluh ayat dah. Kalau ikutkan Ibn Qayyim kata ada 1000 ayat. Ada Nabi beritahu. Satu teks Nabi beritahu Allah tak bertempat. Ada sahabat beritahu. Ada tabi'in beritahu. Ada tabi'in tak beritahu. Beritahu ada. Tabul atba' beritahu. Tak ada. Siapa beritahu? Entahlah Ustaz. Saya cerita tentang hadis Muslim, macam-macam persoalkan hadis itirab lah semua sekali. Saya bawa ayat Quran, bawa hadis. Yang awak cakap tak ada langsung kenyataan daripada mana hadis, tak nak persoalkan diri sendiri. Sebab tu saya tak suka untuk bercakap dengan mereka yang begini. Saya fahamkan awak tak ada dalil, sepatutnya bawa soalan tu, tanya diri sendiri. Kita perlu ada izzah dengan sunnah. Perlu kita ada sifat megah dengan sunnah. Kita ada dalil Al-Quran dan sunnah. Kalau mereka, kita kata Allah istiwa atas arash, ini dalilnya. Kalau kamu kata Allah tak ada di mana-mana atau ada di mana-mana, mana dalilnya Quran sunnah? Kalau tak ada Quran sunnah, jangan mengaku ahli sunnah. Bawa kenyataan tu, buktikan. Jangan persoalkan dalil kami yang kami dah bawa Al-Quran begitu banyak, hadis begitu banyak dengan dalil zahir, persoalkan macam-macam. Yang awak buat satu dalil ada atau tidak? Kerjanya menafikan dalil. Sebab tu salafus salih tolak mereka begitu saja. Zahirkan kejahilan yang ada pada mereka. Zahirkan kedangkalan dalam cara fikir mereka. Zahirkan mereka memang tak ada dalil. Jangan bagi ruang untuk mereka bincang tentang dalil begitu banyak sedangkan mereka belum iktiraf. Hujung-hujung kita syarahkan sekalipun, oh hadis ahad tu tak pakai dalam akidah. Tak habis. Tak buang masa kita. Itu cerita sahih tak sahih, iktiraf tak iktiraf. Sahih sekalipun dia kata hadis ahad, kami hanya terima yang mutawatir dalam akidah. Bagus juga. Berhati-hati. Quran mutawatir. Terima tak terima? Ayat Quran bukan tak ada. Quran ni mutawatir. Terima tak terima? Oh, mutawatir. Subut. Mana qat'iyatu thubut, bukan dalalah. Amboi, pergi tajuk lain lagi. Kita bincang pula. Okey, macam mana nak jadikan benda tu qat'iyatu dalalah? Tolong ceritakan. Tolong ceritakan masalah kita. Macam mana Quran beritahu dengan makna yang zahir, dah ada berlaku ijma' salafus salih. Semua kurun Nabi dah beritahu, sahabat beritahu, ijma', tak jadi qat'iyah. Yang awak qat'i dari mana? Dari akal qat'i daripada mana? Allah beritahu tak percaya, Nabi beritahu tak percaya, sahabat beritahu tak percaya, tabi'in beritahu tak percaya, tabi'in
teks ni ada kat Quran. Nabi syarahkan dengan maknanya. Sahabat syarahkan kalam Nabi. Tabi'in syarahkan. Nukilkan. Ijma' berlaku padanya. Tak percaya. Datang satu kenyataan yang tidak ada asal usulnya. Qat'i. Ini qat'i. Semua ayat Quran, hadis, semua kalam perlu takwilkan macam ni. Cerita tentang Quran, takwil begini. Habis Nabi kata, Nabi syarahkan ayat tu, takwilkan juga. Sahabat syarahkan kalam Nabi, takwilkan juga. Dia dah ada juga dia ni. Asal dia dah ada idea dia. Sebab tu ini jenayah dalam menamakan takwil pada penolakan terhadap kenyataan Quran yang jelas. Jadi mereka memanipulasikan perkataan zahir. Oh, zahir je. Dia orang bukan tahu ni golongan yang tekstual. Ni golongan yang hanya cerita benda-benda zahir. Dah ke situ pula. Kalau budak kecil tu bawa muka lempang ya. Tapi kita tak mampu je. Dan saya dengan jujur, bab ni kalau buka jadi marah. Marah semangat lah. Tak ada nama pun. Kita tahu. Dalam kita cerita tentang kesalahan, kesilapan, kita rasa macam benda yang sangat marah. Tapi balik semula tengok pada rahmat. Kita perlu pada rahmat. Kesian ya Rab. Semoga Allah beri hidayah pada semua. Balik semula pada, tengok balik pada sebagaimana tengok mereka solat, mereka macam, oh mereka ni saudara kita. Tengok pada salah macam nak marah dah. Tengok pada solat, tengok pada hafal Quran, tengok pada zakat. Ya Allah, rahmat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita faham bab sunnah ni, syukur pada Allah. Maka sampaikanlah dengan baik, dengan lembut, supaya mereka pun dapat faham macam mana kita faham. Jangan keluarkan mereka lagi, jangan jauhkan mereka lagi. Mereka dah tak faham dah, sebab silibus tak ada. Saya bukan kata mereka, akal mereka sangat sempurna, tapi tak wujud dalam silibus. Jujurnya macam itulah. Bukan sebab akal mereka lemah, tidak. Bijak pandai semua sekali. Di kalangan mereka Masya Allah, tapi tak wujud dalam silibus. Oleh itu, benarkanlah kami masukkan silibus. Benarkanlah sikit untuk kita masukkan silibus, sampaikan sikit, lengkapkan apa yang tak dibincangkan dan sebagainya. Bawakan kitab tauhid, cerita tentang silibus. Mana ada buku kat sekolah, mana ada cerita pasal tangkal semua sekali? Tak ada kan? Kita belajar Quran sunnah ke, belajar ilmu syariah Islamiah ke, pendidikan Islam ke, banyak benda yang tak ada yang sedang sepatutnya benda itulah yang dipahamkan kat budak-budak. Dan sekolah menengah lagi, jangan cikgu pula bagi formula untuk tundukkan hati laki kau macam mana. Cikgu pula ajar kat sekolah ilmu pengasih. Oh, ilmu dapat pada Tok Imam. Imam pula yang bagi. Itu masalahnya. Ilmu pengasih lah, penunduk lah, ilmu nak amalkan tangan taman berbisa, badan kebal. Jadi benda-benda macam ni yang tidak membezakan ilmu sihir yang asal boleh ubah hukum hanya dengan bawa ayat Quran masuk. Mula dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, selawat, yakin. Oh, dah ubah hukum semua sekali. Tak, kita kena faham daripada asas agama ini. Hari ini celoteh. Tapi itulah ilmu. Puncanya tidak mengatakan wallahu alam pada perkara yang Allah Subhanahu taala tidak berikan ilmu pada kita atau kita samar-samar. Jadi ahli sunnah selamat kat mana? Apa yang Allah beritahu mereka beriman, isbatkan. Apa yang Allah tak beritahu, mereka katakan wallahu a'lam. Kerana bab akidah, bab tauhid ni, bab berkaitan perkara ghaib sebagainya, kita tak akan dapat makluman dengan diri sendiri, hanya melalui wahyu, hanya melalui Al-Quran dan Sunnah. Mereka tak ada masalah lah, jangan risaukan mereka. Mereka boleh dapat ilmu laduni direct daripada Tuhan ke, boleh mimpi, mereka macam-macam sumber dia orang. Pedulikan dia orang. Dia orang boleh naik Sidratul Muntaha, boleh tengok apa yang tercatat di Lauh Mahfuz. Mereka boleh mimpi jumpa Nabi setiap malam. Kita kena kaji dulu. Satu hadis jumpa dia, hadis tirab lagi kena. Hadis Sahih Muslim tirab. Mereka mimpi boleh apa boleh. Pedulikan. Yang penting kita tahu agama kita, kita beragama dengannya, Allah akan tanya pada kita. Bukan tanya tentang apa yang ada pada mereka.
banyak lagi. Dalam keadaan kita kenal, jangan bangga pula. Banyak tanggungjawab yang kita belum laksanakan. Sibukkan diri dengan lengkapkan diri kita. Lengkapkan diri kita. Banyak kitab penting kita tak baca lagi. Banyak ayat Quran yang kita tak hafal lagi. Yang dah hafal tu tak lancar lagi. Yang tak hafal tu hafal lah. Yang ada tak pandai baca lagi. Yang baca tak ada tajwid lagi. Macam-macam lah. Jadi sibukkan dengan sempurnakan diri sendiri. Dan itulah orang ahli sunnah sebenar. Ahli sunnah sebenar, lepas kita tahu bersyukur di atas nikmat Allah berikan pada kita sunnah. Kita takut dicabutkan kefahaman ini atau dibolak-balikkan hati kita. Kita risau kan, dalam bab nak debat-debat lama-lama pening sendiri. Lepas tu saya tak galakkan banyak berdebat dengan golongan ini, walaupun kita yakin kita betul dan kita, tapi tak payah sibuk sangat dengan debat. Lama-lama tak boleh nak jawab. Awak tak ada jawab, tapi awak sangka Islam tak ada jawab, atau sunnah tak ada jawab. Nanti ni orang sunnah tak pernah dengar ni hujah ni. Keluar lagi perkataan macam tu. Sebab yang tak boleh jawabnya kita. Sebab tu kenapa sibuk dengan syubhat? Tak payah. Kita payah sibuk syubhat. Perlu banyakkan, lengkapkan. Sebab tu nak ukur kita ahli sunnah yang sebenar, dah hafal ke belum zikir pagi petang, kan? Kadang-kadang zikir pagi petang tak hafal lagi. Amal baca pun samalah gitu. Kadang-kadang terlupa, kadang-kadang tidak. Nak tahu sunnah betul-betul, dah hafal belum hadis 40? Kan tang sokong hadis 40. Hafal pun tidak. Belajar cukup dah hafal. Itu orang yang tak belajar, orang yang baru nak kenal. Kita dah jadi ustaz-ustaz ni, semua title ustaz ni. Kita hadir ni semua ustaz. Betul? Yang ada semua ustaz. Hampir semua, separuh daripada kita, lebih dari separuh kita ustaz-ustaz. Jadi kat mana? Hanya tinggal kita bermuzakarah, lepas tu balik lengkapkan diri kita. Lengkap. Banyak sunnah yang tak amalkan sebagainya, itulah yang sebenar. Dan kurangkan, sibukkan diri dengan banyak isu orang. Isu orang ni melupakan kita tentang isu diri kita sendiri. Banyak benda. Sedangkan kita akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita buat, bukan tentang apa orang buat. Zahir depan mata kita mungkar, cegah. Kat belakang dia tak payah pergi hukumkan otak dia punya pemikiran, dia punya niat buruk, dia tak payah banyak sangat. Ada benda mungkar depan kita cegah. Benda yang tak buat benda makruf, kita suruh. Selesai. Lepas tu sisanya kita sombong tak macam tu. Bukan sombong. Bukan maksud dia jatuh kita tak tolong angkat, atau dia banjir kita tak tolong. Benda tolong-tolong lah. Tapi isu-isu berkaitan banyak yang tak ada kaitan kita, tak perlu. Isu lain, itu isu negara. Apa susahnya? Taat je lah. Benda yang kena taat, benda yang tak kena tolak. Apa masalah? Saya sebut, kita tak boleh nak wujudkan negara Islam seperti yang dikehendaki, betul? Sepenuhnya. Tapi kita boleh wujud rakyat Islam yang sesempurnanya. Kita tak mampu lantik dan wujudkan negara yang amalkan sepenuhnya, tapi kita mampu untuk jadi rakyat yang beramal dengan Islam sepenuhnya. Walaupun sistem demokrasi tak wajibkan kita taat, kita boleh bangkang, boleh banyak kita, tapi kita jadilah rakyat yang taat. Kita ambil sekadarnya, yang mana kita mampu amalkan, amalkan. Walaupun sistem itu, jadi kita perlu amalkan apa yang kita mampu. Jadilah rakyat sebagai rakyat yang mengamalkan Islam sepenuhnya, taat, syukur, berterima kasih, membetulkan apa yang salah. Dan kata anak ni bukan pada kerajaan sekarang atau mana-mana, umum untuk semua kerajaan. supaya kita ulang-ulang balik. Kadang-kadang orang kata ni apa, macai ke? Tak tahulah, banyak sangat istilah, tak tahu mana satu kena. Ada macai, walaon, macam-macam istilah, dah tak tahu dah mana satu betul. Tapi macam tu lah. Ada dulu kroni, macam-macam istilah. Saya pun tak, jujur saya tak dapat nak ikut sangat, tak faham. Tapi penting kita sama je, ikutlah apa yang Allah SWT suruh pada kita. Hormatlah pada semua orang. Hormat orang pada kadarnya. Marah kita pada ahli bid'ah dengan bid'ahnya sekalipun, tapi kalau dia ada kedudukan dalam masyarakat, hormat dia dengan kadar kedudukan dia dalam masyarakat. Jangan jatuhkan kedudukan seseorang. Kita jatuhkan pada bab salahnya. Sekadar itu. Semoga Allah SWT terima kebaikan kita. Kita ulang balik matan ni pada pertemuan akan datang. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.